Nice launch trajectory and countdown net. Pad is clear. 10, 9, 8, Launch auto sequence has 7, started. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go for launch. Vehicle is supersonic. Stage separation confirmed. Dragon, separation confirmed. Stage 1 is transonic. Landing legs have deployed. And Falcon 9 has landed. Indonesia kini membangun menjadi gergasi teknologi dunia, memperkasakan jaringan capaian jalur lebar dengan luas dan lebih efektif. Presiden Indonesia kini memerlukan langkah besar dengan bekerjasama dengan SpaceX. Indonesia melancarkan satelit Satria 1 untuk merevolusikan sambungan internet dan merapatkan jurang digital. Satelit itu berjaya dilancarkan ke orbit oleh roket SpaceX Falcon 9 dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Syarikat pada 18 Jun dan akan mula beroperasi pada Januari tahun depan, sekaligus menyediakan kualiti internet yang lebih baik ke kawasan luar bandar Indonesia. Astrolab membawa anda Satria 1 Indonesia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Satria 1 dibawa oleh roket Falcon 9 milik SpaceX dari landasan di Cape Canaveral, Florida. Falcon 9 ialah roket yang mendarat secara menegak dan boleh digunakan semula untuk misi seterusnya. Peringkat pertama pelancaran Satria 1 berjalan lancar sehingga pendorong pertama dilepaskan dan kemudian Falcon 9 mendarat dengan sempurna di bumi. Pada peringkat kedua, Satria 1 meneruskan perjalanan sambil dibawa oleh pendorong kedua menuju ke orbit geosegerak. Tidak lama selepas lepas landas, penggalak peringkat pertama Falcon 9 kembali ke bumi untuk mendarat menegak pada kapal drone SpaceX A Shortfall of Gravitas yang ditempatkan di lautan Atlantik di luar pantai Florida. Touchdown yang berlaku 8.5 minit selepas lepas landas menandakan pelancaran dan pendaratan ke-12 untuk penggalak khusus ini. Antara usaha sebelum ini ialah 4 misi Dragon ke stesen angkasa antarabangsa untuk NASA. 2 daripadanya kru dan 2 daripadanya penerbangan bekalan semula robot. Satria 1 mengambil masa 27 minit untuk tiba di orbit yang ditetapkan. Satria 1 akan memberikan akses internet di kawasan pedalaman. Satelit ini direka dapat memudahkan perkhidmatan internet di 50,000 titik kemudahan awam dengan kelajuan 4 MB per saat. Satelit ini dibina oleh satelit Nusantara 3 dan dipasang oleh Thales Alenia Space di Perancis menggunakan platform Spacebus Neo. Kos pelaburan untuk membuat Satria 1 adalah sebanyak 2.49 bilion ringgit. Salah satu sebab kos yang bertambah adalah kerana pada asalnya Satria 1 akan diangkut menggunakan pesawat Antonov, tetapi ini tidak dapat dilakukan kerana perang antara Rusia dan Ukraine. Pengangkutan Satria 1 dilakukan oleh kapal kargo Nordic dari Perancis ke Cape Canaveral melalui laut yang mengambil masa 17 hari. Pelancaran Satria 1 adalah salah satu usaha dalam pembangunan infrastruktur digital yang saksama di pusat perkhidmatan awam di seluruh Indonesia. Satria 1 ialah satelit pelbagai fungsi milik kerajaan pertama di Asia dengan kapasiti terbesar. Satria 1 akan menangani keperluan capaian internet khususnya untuk perkhidmatan pendidikan, kesihatan dan kerajaan termasuk pertahanan dan keselamatan di pelbagai wilayah khususnya kawasan terpencil. Peringkat atas Falcon 9 sementara itu terus membawa Satria 1 ke orbit pemindahan geosegerak. Akhirnya menempatkan satelit itu di sana hanya dalam tempoh 37 minit selepas lepas landas. Satria 1 diringkaskan daripada satelit Republik Indonesia akan dikendalikan oleh Kerajaan Indonesia oleh syarikat Indonesia PSN. Satria 1 akan mempunyai kapasiti pemprosesan sebanyak 150 bilion bit sesaat. 3 kali ganda kapasiti 9 satelit telekomunikasi yang digunakan Indonesia pada masa ini. Terdapat 11 stesen bumi yang tersebar di pelbagai tempat di Indonesia antaranya Cikarang, Batam, Banjarmasin,
Pontianak, Tarakan, Manado, Kupang, Ambon, Manokwari dan Jayapura. Stesen ini menyokong operasi satelit. Pusat kawalan utama dan pusat rangkaian satelit terletak di Cikarang, Jawa Barat, manakala terdapat juga pusat kawalan sandaran di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. PSN sedang bekerjasama dengan Institut Penyelidikan Peralatan Elektronik China Barat Laut untuk membina antena di 11 pintu masuk. Selain itu, Indonesia sedang menyediakan satelit sandaran untuk memenuhi keperluan satelit internet negara tersebut. Pembinaan satelit ganti sedang dijalankan di Los Angeles dan 85% telah pun siap. Dirancang bahawa satelit sandaran ini akan dilancarkan pada Oktober 2023. Kerjasama Elon Musk melalui SpaceX dan Indonesia melancarkan satelit ini bertujuan memberi liputan internet berkelajuan tinggi ke kawasan terpencil di lebih 17,000 pulau di kepulauan itu. Lebih 1/3 daripada penduduk Indonesia tidak mempunyai akses kepada internet, terutamanya di kawasan terpencil, dan berharap satelit itu akan menghubungkan capaian internet kepada 90,000 sekolah, 40,000 hospital dan bangunan kerajaan. Indonesia merupakan sebuah negara besar dan dinobatkan antara negara yang mempunyai pulau terbanyak di dunia. Presiden Indonesia tekad dalam membangunkan industri aeroangkasa di Indonesia bagi memperluaskan jaringan internet di negara tersebut sepakat dengan konsep pembangunan bandar baru Nusantara. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.